Ibadah Jumat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk muhasabah dalam menghitung bagi usia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, setiap saat dan waktu yang berbagi dalam kehidupan manusia adalah merupakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kelemahan diri. Selagi nyawa masih belum sampai di halqum, maka selagi itu Allah masih membuka pintu taubat untuk manusia kembali kepadanya. Seandainya ada manusia yang dihidupkan kembali selepas kematian dan mereka dapat menceritakan tentang siksaan ketika menghadapi kematian, nescaya penghuni dunia ini tidak akan dapat hidup dengan tenang dan tidak akan dapat tidur dengan lena kerana memikirkan perkara tersebut. Pastinya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ujian yang perlu kita lalui sehingga ke akhirnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 3 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang sedemikian Allah pasti mengetahui orang yang beriman dan juga orang yang berdusta. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Muhasabah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud perhitungan. Dalam erti kata yang lain, muhasabah bermaksud perbuatan menilai diri sendiri daripada sudut cara kita bertindak, berfikir dan membuat sesuatu keputusan. Pastinya dalam kehidupan ini ada waktunya kita membuat keputusan yang tepat dan ada kalanya kita tersalah dalam membuat keputusan. Setiap tindakan dan keputusan yang dibuat memberikan kesan kepada diri kita dan juga terhadap orang lain. Oleh yang demikian, seorang itu perlu bermuhasabah terhadap setiap tindakan yang dibuat supaya ia dapat memberi pengajaran yang kekal pada masa akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai sifat kekurangan. Kesemuanya sifat ini menjadi sandaran kepada kita bahawa manusia itu sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah kehidupan manusia juga sangat cenderung mencintai harta, mencintai kesenangan dunia, juga menghendaki usia yang panjang. Hal ini disebutkan menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, semakin berusia anak Adam, semakin membesar bersama di jiwanya dua perkara, yaitu perasaan perasaan sayangkan harta dan kehendak untuk panjang umur. Sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, janganlah sekali-kali manusia menyangka bahawa usia panjang itu adalah merupakan suatu kelebihan dalam hidup. Tidak semestinya orang yang dikurniakan dengan usia yang panjang itu dikira sebagai orang yang beruntung. Ini kerana usia yang panjang itu juga adalah merupakan suatu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Fatir ayat 37 yang bermaksud, dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab neraka ini, nescaya kami akan melakukan amalan soleh yang berlainan daripada yang kami lakukan dahulu. Lalu Allah menempelak mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berfikir dan beringat bagi orang yang mahu berfikir dan beringat? Kamu juga telah didatangi oleh Rasul kami yang memberikan amalan, maka rasakanlah azab siksa kerana orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Ayat ini adalah merupakan suatu bentuk peringatan dan amalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada mereka yang masih lalai dengan keseronokan dunia, sedangkan usia mereka sudah menghampiri penghujungnya. Mereka yang berada pada usia tersebut sepatutnya menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri mereka dengan Allah, bukan dengan mengikuti hawa nafsu semata-mata. Apalah gunanya mempunyai usia yang panjang tetapi dihabiskan dengan amalan yang sia-sia dan perbuatan yang menambah lagi dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nafi' bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan banyak pula amalannya. Lalu ditanya lagi, siapakah seburuk-buruk manusia? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apabila berbicara mengenai keberkatan usia, terdapat beberapa usaha yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan keberkatan tersebut. Antaranya, yang pertama, hendaklah seseorang itu menjauhi perbuatan maksiat yang akan menjadikan hati mereka semakin hari semakin hitam. Setiap titik hitam di hati yang berpunca daripada perbuatan maksiat adalah umpama karat yang merosakkan. Ia akan menutup pandangan mata dan hati, lalu kemudian mengikis semua kebaikan yang terdapat dalam diri manusia. Yang kedua, berusahalah untuk mencari kebahagiaan hidup yang hakiki. Kebahagiaan hidup yang sebenar bagi seorang hamba itu bukanlah terletak pada kekayaan harta, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah apabila jiwa seorang itu kenal dengan Tuhannya. Apabila manusia dapat menghayati maksud kehidupan mereka di dunia ini, maka hatinya akan menjadi tenang dan merasa bahagia kerana berjaya memenuhi maksud tersebut. Yang ketiga, setiap mukmin hendaklah terus belajar dan mendalami ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya supaya tidak tersasar daripada jalan yang benar. Kuasailah 3 cabang ilmu yang diajarkan dalam agama, yaitu ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Setiap ilmu yang dipelajari akan memberi manfaat dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kita perlulah sentiasa berdampingan dengan orang-orang saleh, yaitu orang yang menjaga hak-hak larangan dan suruhan Allah serta hak sesama manusia. Orang yang meletakkan diri mereka berdekatan dengan orang-orang saleh akan sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam lingkungan orang saleh secara tidak langsung akan membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik. Cara yang demikian itu bukanlah mencegah seorang mukmin daripada terjerumus kepada perbuatan yang boleh merosakkan dirinya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah pada hari Minggu ini, khutbah ingin memberikan nasihat dan ingin agar kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang terbaik. Usia adalah merupakan amanah besar dari Allah yang wajib dipelihara. Ia harus dimanfaatkan dengan amal kebaikan dan ketaatan supaya memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Manusia yang terbaik bukanlah dinilai berdasarkan kepada umurnya yang panjang, akan tetapi berdasarkan kepada keberkatan yang terhasil dari amal solehnya. Amal bermuhasabah mampu mendidik manusia untuk menilai kesilapan yang pernah dilakukan di sepanjang menjadi pengajar, di samping menjadi pengajaran berguna dalam mendepani cabaran hidup.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa man alladhina asrafu yawaddu ahaduhum lahu yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimu'azzabin min al-'adhabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahu 'azim. Ya bermaksud, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan tamaknya mereka kepada hidup itu melebihi tamak orang kafir musyrik. Setiap orang daripada mereka suka sekiranya dapat hidup 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan dapat melepaskan diri, tidak dapat melepaskan dari azab yang disediakan